Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. Datuk pengacara majlis, saya merasakan seperti orang nak menjemput wrestling punya pertempuran. Hebat. Dah 2-3 kali dah Datuk ni mempengerusikan majlis seperti ini. Lancar, suara jelas. Saya rasa ini pilihan yang tepat lah untuk mempengerusikan majlis seperti ini. Yang dikasihi sahabat saya insya-Allah dunia dan akhirat, Yang berhormat Datuk Zulkifli Nordin, yang juga di akhir-akhir ini telah dikembarkan bersama-sama saya dalam pentas-pentas yang seperti ini. InsyaAllah kita akan meneroka, kita akan bergerak daripada negeri ke negeri, daripada daerah ke daerah, daripada kawasan ke kawasan, untuk menerangkan kepada rakyat kedudukan yang sebenarnya mengenai isu-isu yang sangat besar sebenarnya. Isu yang dibawa oleh Datuk Zulkifli Nordin daripada awal saya mendengar sampai mengakhirkan ceramahnya dalam keadaan sikit ganjil pasal tak ada rostrum pada malam ni. Jadi saya pun tak tahu nak pegang yang mana tuan-tuan perempuan ni. Macam rasa tak tahulah, macam rasa terapung-apung. Ganjil bukan apa, kita tak, dia biasa letak tangan macam ni kan tuan-tuan, atau bertangan macam ni, atau pernah letak nota kita. Bila tak ada ni dia lain. Dia gayat sikit. Dia gayat. That's the word saya nak cuba cari tadi. Dia gayat sikit pasal open di depan ni, insyaAllah. Kalau saya jatuh nanti sambut saya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan kehadiran pada malam ini, masya-Allah, orang kata kepada saya di AU2 ni Dr. Hasan, kalau ada 100 orang datang, itu dah satu rekod lah, dia kata. Tapi malam ni tuan-tuan, saya terlalu yakin 700-800 masuk, yang tepi-tepi jalan, yang tak masuk. Saya masuk tadi tengok santai, sedap ya, santai. Engkau cakap lah apa pun. Alhamdulillah ramai ni. Saya nak bagi tahu di negeri Selangor ni, di mana tempat-tempat kami pergi tuan-tuan dan puan, malam ini antara yang paling ramai saya saksikan. Alhamdulillah. Bagus. Penganjurannya cukup bagus. Yang tak bagusnya tak ada rostrum lagi. Tuan-tuan membantu sekalian ya. Tadi Datuk Zul menyentuh banyak perkara. Saya nak mulakan tentang persoalan peribadi sebab ditimbulkan oleh Datuk Zul tadi. Pemecatan Hasan Ali. Saya dipecat. Kalau ikut peraturan-peraturan disiplin, permulaannya yang paling bawah sekali, penalti yang dikenakan ialah amaran. Amaran ada 2. Satu amaran bertulis, satu amaran lisan. Yang kedua, gantung. Gantung sebulan, gantung 2 bulan, gantung 3 bulan. Macam yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri, tuan-tuan tengok Tan Sri Anwar Musa dibicarakan antara disiplin, digantung 2 tahun setengah. Itu dia punya cara. Yang ketiga, ini dikatakan last resort. Dah tak ada lagi, dah puas dah. Mesyuarat 5-6 kali, mesyuarat 10 kali, tak putus-putus. Akhirnya last resort, pecat. Dismissal, pecat. Saya dapat yang mana? Saya dapat yang mana? Kasta. Apa tadi?
Kastad ni saya ingat mak saya buat kuih. Betul-betul saya ingat tepung kastad. Ayah saya belilah tepung kastad tu, dia ada gambar. Tepung kastad tu ada kala-kala gambar, tak salah saya lah. Tuan-tuan dan puan, saya dipecat atas satu mesyuarat yang dibuat pada 8 hari bulan. Malam itu mereka mengadakan press conference atas saya dipecat. Hasan Ali dipecat, itu saja kenyataannya. Pertuduhannya, apa pertuduhan Hasan Ali? Apa salah Hasan Ali? Lillahi ta'ala, sampai sekarang ni dah 3 bulan saya tak nampak sebaris pun pertuduhan yang dikenakan kepada Hasan Ali. Tuan-tuan cuba bayangkan, saya tak tahu apa salah saya sampai hari ini. Wahai teman-teman AU2, teman-teman Desa Pandan, teman-teman Kampung Pandan Dalam, teman-teman Desa Husin On, teman-teman Desa Pahlawan, ni semua dekat kat sini kan? Dekat. Saya tengok yang pahlawan tu, saya nampak ada rupa tu, gaya pahlawan tu. Pahlawan apa saya pun tak tahulah. Bayang tuan-tuan, saya tak tahu apa salah saya sampai sekarang ni dah 3 bulan dah ni, tak tahu. Kalau ada teman-teman datang, saudara-saudara saya datang simpati kerana saya dipecat daripada PAS. Saya dipecat daripada PAS ni, minta maaf tuan-tuan, saya bukan ahli biasa tuan-tuan. Saya ahli seumur hidup, yang pertama. Yang kedua, saya bukan ahli biasa. Tak ada dalam sejarah PAS orang PAS masuk parti, masuk tahun yang kedua, menjelang tahun yang ketiga terus naik presiden. Saya naik presiden. Tak ada dalam sejarah PAS 3 tahun dalam PAS terus dipilih menjadi naib presiden. 6 tahun jadi naib presiden. Presiden. Yang kedua apa? Timbalan presiden. Yang ketiga apa? Naib presiden. Saya naib presiden. Saya pula pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor selama 8 tahun. Mana 8? Betul 8. Siapa tahu? Bayang tuan-tuan, 8 tahun daripada PAS yang tak ada wakil langsung dalam Dewan Undangan Negeri. Pada awal-awal saya menjadi pesuruh Jaya, 4 orang dalam Dewan Negeri tuan-tuan. Saya jadi ketua pembangkang. PKR masa itu seorang, Azmin seorang, DAP seorang, Tan Cheng Kim seorang, PAS 4 orang, termasuk Datuk Ismail Kamus. Dalam pengalihan kedua saya jadi pesuruh Jaya PAS, kita menang 8 kerusi, dapat 3 kerusi exco, dan kita membantu memenangi Negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat, yang orang tak pernah fikir Pakatan Rakyat boleh menang ketika itu. Tapi apa balasan PAS kepada saya? Pecat. Saya dipecat, nak bagi tahu tuan-tuan, sudahlah tak ada pertuduhan. Sepanjang-panjang meeting mereka, sama ada masa meeting, sebelum meeting, selepas meeting, saya tidak pernah diberi ruang walau 1 saat, walau 1 minit untuk membela diri. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kamu dipecat tanpa tahu kesalahan. Yang pertama, kamu dipecat tanpa diberi ruang membela diri. Teman-teman PAS yang hadir pada malam ini, cuba tuan-tuan fikirkan. Saya nak mengadu dengan tuan-tuan, betul-betul memang saya nak mengadu, kerana kezaliman yang berlaku dalam PAS. Saya dipecat. Tadi dah sebut, Dato' Zul dah sebut, saya pun tak nak ulang, tapi nak ulang sikit saja. Bukan saya berjudi, bukan saya minum arak, bukan saya berdisko, bukan saya menari romba. Tak ada. Saya dipecat bukan kerana saya berkaraoke. Dalam PAS tak boleh semua tu, saya tahu tak boleh. Saya dipecat bukan kerana meraihkan rumah urut, urut kaki, urut betis, urut peha, urut atas peha sikit. Tak ada. Saya dipecat bukan kerana saya terlibat dalam kes khalwat sebagaimana disebut. Saya ni kaunselor, tanya isteri saya kaunselor 42 tahun, family kaunselor. Tan Sri saya kaunselor, Puan Sri saya kaunselor, Datuk-datuk saya kaunselor, orang biasa saya kaunselor, pembawa teksi saya kaunselor. Saya kaunselor.
Budak sekolah. Memang budak sekolah tu bilangannya ratus ribu, kalau tak 1 juta selama 42 tahun. Tapi saya tak pernah panggil isteri orang pukul 3 pagi untuk di kaunser. Tak pernah. Dan kalau memanggil isteri orang pukul 3 pagi sudah menyalahi etika mengkaunser. Salah. Mana boleh pula tuan-tuan puan panggil pukul 3 pagi, kawan tu datang daripada tempat yang jauh, duduk dalam satu bilik mengkaunter di hotel pula. Tak boleh. Saya tak terlibat. Saya tak terlibat pula dalam hal terlibat dalam meliwat. Liwat. Apa dia liwat? Bukan pintu depan. Kalau pintu depan tak sebut liwat. Ini biasa masuk pintu belakang. Dia ni boleh dua-dua. Siapa dia saya tak tahu. Dua-dua boleh. Ketuk pintu depan boleh, ketuk pintu belakang boleh. Ketuk pintu buka pun masuk, tak buka pun masuk. Saya ketuk pintu depan je. Tak tahulah kalau kat sini ada waris-waris pintu depan, pintu belakang kat sini. Bimbang juga saya bimbang betul tuan. Sekarang ni Masya Allah tuan-tuan, saya nak sebut dah jadi satu budaya besar. Kita sepatutnya concern. Di mana-mana pun tuan-tuan kelihat. Saya bukan nak memperkecil-kecilkan. Mungkin Allah dah jadikan begitu manusia lembut ini. Dah jadi satu isu dalam masyarakat. Menteri pun menyebutkan lembut ni boleh keluar radio, boleh keluar TV, tak boleh keluar TV. Tuntutan demi tuntutan. Tetapi ada manusia yang mempertahankan, ada manusia yang mempersoalkan undang-undang mengenai homoseksual, mengenai bisexual. Bayang tuan-tuan, sebagaimana disebut tadi, dia mempertahankan, dia meragukan. Bila ditanyakan kepada dia apa masalah, apa pendapat tuan, apa pendapat Datuk Seri mengenai hal tentang homoseks, tentang gay, tentang bisexual, transseksual, dia kata semua peruntukan undang-undang yang ada sudah akai. Akai ni maknanya dah tak boleh guna. Dan dalam banyak surat khabar tuan-tuan puan, saya baca surat khabar Tempo Indonesia dan juga dalam interview dengan Wall Street Journal, dia mengatakan tuan-tuan puan, dia merestui kahwin laki-laki dengan perempuan. Nombor 2, kalau misalnya ada yang terlibat meliwat, dia kata tuan-tuan puan, atas nama suka sama suka dan dilakukan bukan di kawasan tempat awam, dia menerima itu. Bayang tuan-tuan, saya ada keratan akhbarnya. Dia membenarkan liwat, homoseks, gay, bisexual, tetapi jangan di tempat awam. Nombor 2, mesti dilakukan atas nama suka sama suka. Allah, nak jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan. Ya Allah, orang AU2 berlumba-lumba nak mengundi orang dia. Betul? Sedangkan bayangkan nak jadi Perdana Menteri, kalau dia hanya nak menjadi, katakanlah tuan-tuan, nak membuka satu syarikat, nak membuat hal tua mengenai tentang orang-orang nak pergi melawat negeri China misalnya, saya tak kisah, saya tak perlu datang kat sini. Kalau dia hanya bekerja sebagai pengantar cepat, saya tak kisah, Datuk Zul dengan saya tak perlu datang kemari. Kalau dia hanya ada sebuah tanah, sebidang tanah di Bentong sana, nak tanam padi 3 ekar tanah, saya tak kisah homoseks ke dia, gay pun dia kisah-kisah juga. Tapi oleh kerana kedudukan dia itu tidak mengancam manusia, tidak mengancam masyarakat, tapi ini nak jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Siapa yang mengesyorkan dia jadi Perdana Menteri? DAP. Siapa lagi? PKR. Siapa lagi? Jawab tuan-tuan, siapa jawab? Siapa lagi? PAS. Setiausaha Agung PAS. Minggu lepas tuan-tuan, sekarang ni dia tak jawab lagi dalam akhbar.
Kenapa engkau bermati-mati membela dia, membela Datuk Seri ni? Pasal apa? Engkau Setiausaha Agong PAS. Pasal apa kau bela dia habis-habisan? Ada orang mengatakan dia pun tahu apa cerita di sebalik itu. Kenapa dia bela habis-habisan? Adakah dia membela habis-habisan tu dah dapat restu daripada ahli-ahli PAS? Sudah dapat restu daripada pimpinan-pimpinan PAS di negeri, di kawasan? Ini satu benda yang orang PAS tak boleh terima. Saya dah dipecat ni pun tak apalah, boleh terima tak boleh terima, itu persoalan lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, yang kedua, saya nak bergerak daripada tadi peribadi pasal dipecat. Yang kedua, masalah digugurkan daripada Exco. Saudara, saya digugurkan daripada Exco. Tak ada ahli politik yang siuman, termasuk teman-teman di Ulu Kelang ni. Tuan-tuan, saya nak sebut, Adun Ulu Kelang pernah satu masa menelpon saya, meminta untuk dia dijadikan Exco. Baik, telefon saya nak jadi Exco. Bayang, saya tak kata apa, pasal itu hak dia nak jadi Exco. Tapi tak ada adun-adun, tak ada ahli-ahli politik daripada cawangan, daripada bahagian, kelepas daripada cawangan, daripada kawasan, daripada negeri yang tak mau jadi ahli Exco. Sebab Exco ni lumayan. Saya nak bagi tahu, pendapatan seorang Exco yang kebetulan dia itu pegawai kerajaan, dalam pegawai kerajaan dia jadi Exco, namanya ex officio. Saudara nak tahu, gaji bulanan dia masuk allowance semuanya antara 70 ke sampai 100 ribu sebulan. Antara 70 sampai 100 ribu sebulan. Tuan-tuan baca tak saya timbulkan dalam Dewan Undangan Negeri baru-baru? Apa dia dapat? Dia menjadi ahli lembaga pengarah kepada anak-anak syarikat negeri Selangor yang begitu banyak. Tak kira lah yang buat duit ke, yang tak buat duit ke, yang rugi ke, yang untung ke. Apa anak-anak syarikat dia bagi kepada dia? 1 tahun 1 kali pergi bercuti main golf. Mana tempat dia pergi? Chiang Mai. Mana tempat dia pergi? Perth, Australia. Berapa dia bagi peruntukannya? Antara 47,000 hingga ke 55,000 sekali. Kalau misalnya ada 6 anak syarikat, berapa tuan-tuan? 50,000 kali 6 berapa? Berapa? Saya nak tanya matematik orang kat sini. 300,000 bagi 12 berapa? Itu allowance. Bagi 12. 12 kali 2, 24, kira dalam 28,000 sebulan. Itu tak masuk gaji, itu allowance. Ada satu syarikat pula, orang yang sama juga dibayarkan duit golf, duit main golf bulanannya antara 7,000 ke 8,000 sebulan. Ini Exco. Apalagi Exco dapat? Tuan, telefon dibayar, telefon bimbit dibayar, telefon rumah dibayar, fix pun dibayar, air dibayar, api dibayar, tak sebut apa-apa. Orang gaji dibayar, tukang kebun dibayar, pemandu dibayar. Dan Exco saja di Selangor, Exco saja yang boleh mendapatkan perkhidmatan perubatan di pusat perubatan, hospital perubatan yang tercanggih di Malaysia ni, di Glen Eagles di Jalan Ampang. Orang lain tak boleh. Tuan-tuan mungkin tak pernah pergi sebagainya ke Glen Eagles. Dalam konteks hospital, kalau kita letakkan namanya, kalau itu hotel, itu 6-star hotel, 6-star hotel. Tapi Hasan Ali korbankan itu semua. Siapa tak nak kaki itu 20-80 ribu, tuan-tuan?
Siapa tak nak sakit pergi Glen Eagles? Siapa tak nak pergi luar negeri naik first class atau business class kapal terbang? Siapa tak nak kemudahan-kemudahan yang disediakan? Siapa tak mau layanan-layanan yang diberikan? Siapa tak mau penghormatan-penghormatan manusia yang diberikan? Tapi saya redha digugurkan daripada exco. Sebab saya perjuangkan 3 perkara. Apa yang saya perjuangkan 3 perkara itu? I am I. I itu agak-agak sedang apa dia? I itu apa? Islam. M itu apa? Melayu. R itu apa? Rojo. Islam, Melayu, Koyo Rojo. Salah ke saya memperjuangkan Islam? Dalam keadaan, dalam pakatan kita tuan-tuan dan puan, DAP tak mau Islam. Kalau Pasir kata, kalau kamu nak menjadikan Malaysia negara Islam, wahai orang PAS, langkah mayat aku dulu. Precisely, that was what he said. Langkah mayat dia dulu. Apa artinya? Tak ada ruang, tak ada rongga, tak ada liang nak jadikan Malaysia ini negara Islam. Apa perjuangan itu? Daripada Tuan Haji Fuad dulu, satu masa dulu, pengasas PAS. Apa perjuangan Datuk Burhanuddin Hilmi? Bayang tuan-tuan, perjuangan dengan air mata. Saya tahu dalam PAS, pasal saya naik presiden. Kita berjuang dalam PAS dengan air mata. Bayang air mata yang keluar zaman Datuk Fadil Noh, almarhum Datuk Fadil Noh. Saya dan isteri antara orang yang terakhir sebelum dia dimasukkan ke dalam ward. Besok paginya dia akan dibedah. Antara manusia yang terakhir, bukan daripada kalangan keluarga yang berjumpa, saya dan isteri. Dia bagi 2 cek dekat saya. Dia sign 2 cek. Satu cek ialah sumbangan, saya ingat 37,000. Sumbangan daripada duit allowance parlimen yang dia tidak ambil untuk dihadiahkan kepada PAS Negeri Kedah.